Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, baiklah sama-sama kita mulakan perkongsian kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian itu hanyalah layak untuk Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuh, kita puji Allah dan kita pertolongan hanyalah padanya. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih, kita beriman kepada Allah dan kita bertawakal hanyalah kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita mohon agar Allah lindungi diri kita daripada kejahatan diri kita sendiri. Wa min sayyiati a'malina, dan Allah mohon Allah lindungi diri kita daripada keburukan amalan-amalan kita. Innahu man yahdihillahu fala mudhillalah, sesungguhnya sesiapa yang diberikan hidayah Allah, maka tidak ada yang mampu untuk menyesatkannya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah, dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah asbab daripada keingkarannya, menolak kebenaran, maka tidak ada yang mampu untuk memberi hidayah padanya. Nashhadu an la ilaha illallah, kita menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak kita sembah melainkan Allah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita juga menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci-Mu ya Allah, tidaklah kami ini memiliki sebarang ilmu melainkan sekadar apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha memiliki segala ilmu pengetahuan, dan Engkaulah Tuhan yang maha bijaksana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah, muslimin muslimat? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan suratul Baqarah, yang mana malam ini kita masuk pada ayat yang ke-24. Dalam buku ini muka surat 54. Muka surat 54 ayat 24 surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita sama-sama baca. Saya baca dan tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت
أعدت للكافرين Sadaqallahul azim. Maksudnya, jika tidak dapat kamu buat dan pasti tidak akan dapat kamu membuatnya, maka takutlah kamu akan api neraka yang menyalakan manusia, yang penyalakannya manusia dan batu-batu. Neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Sadaqallahul azim. Wa qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa iyyahu bi'ulumihi fid dharain amin. Dengan penjelasan ayat ini teranglah bahawasanya tidak seorang pun yang dapat membuat karangan seperti Al-Quran. Kalau ada pun mereka yang cuba menyusun dan mengarangnya, maka karangan-karangan itu pernah didapati dari karangan nabi-nabi palsu yang membuat Al-Quran, membuat Quran palsu pula. Didapati Quran yang mereka susun dan mereka cipta itu adalah merupakan karangan yang tidak bernilai jika hendak dibandingkan dengan susunan Al-Quran, kerana ada sahaja cacat celanya. Kadang-kadang susunannya mengandungi kata-kata yang janggal didengar oleh telinga. Ada pula yang mengandungi kata-kata yang tidak sopan, dan setengahnya sangat lucah. Kadang-kadang mengandungi tamsil, yakni ibarat yang sangat rendah dan tidak bermutu langsung. Maka dengan adanya kelemahan-kelemahan ini bagi menandingi Al-Quran, bermakna Al-Quran adalah mu'jiz, yakni yang melumpuhkan kebolehan seseorang yang hendak membuat karangan seperti Al-Quran. Subhanallah. Ini adalah merupakan sambungan daripada ayat yang ke-23 sebelum ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dengan tegas menghulurkan cabaran kepada orang-orang yang masih ragu tentang Al-Quran. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan Al-Quran itu rekaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan juga ia merupakan tulisan-tulisan yang diberikan kepada Nabi daripada pihak-pihak lain, bukan daripada Allah. Sehinggalah pada zaman kini samalah perangai manusia yang nak meragukan Al-Quran ataupun mendustakan Al-Quran. Mereka juga memperkatakan perkara-perkara yang sama. Banyak tulisan-tulisan orientalis dan juga musuh-musuh Islam yang ingin mencacatkan Al-Quran. Antaranya yang saya ingat dulu, pernah panas dulu, the satanic verse. Dia cuba nak buat satu andaian bahawa Quran ini adalah kata-kata daripada syaitan. Maknanya jampi-jampi dia membuatkan orang jadi, kita kata apa, bertagah, berbalah, jadi ganas dan sebagainya. Ini ayat setan. Maka ada satu tulisan kecil yang saya pernah baca juga, tulisan Dr. Gary Miller. Dr. Gary Miller ni asalnya dia diberikan tanggungjawab untuk study Al-Quran, kemudian keluarkan apa-apa yang boleh dianggap sebagai ragu di dalam Al-Quran. Hari pertama dia baca, dia kaji, dia termenung. Hari kedua termenung. Hari ketiga dia keluarkan satu buku kecil, namanya The Amazing Quran, Quran yang ajaib. Dan di dalamnya antara isinya menceritakan jika sekiranya Al-Quran itu adalah kata-kata syaitan, maka jawab dia bagi pandangan dia mustahil.
Sebab ada di dalam Al-Quran satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ketika kamu telah membaca Al-Quran, maka berlindunglah dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Maka kata dia, mana mungkin syaitan tulis ayat macam ni? Dia yang tulis, kononnya syaitan yang tulis. Tiba-tiba dia kata, berlindunglah dengan Allah daripada aku yang kena rejam, yang laknat. Takkan iblis tulis? Mustahil. Nah, Allah dah jawab. Dan ada satu kisah juga, ini saya ikuti daripada YouTube lah. Saya tak berdepan sini, tapi saya dengar penjelasannya. Seorang biarawati yang memeluk Islam kerana tersalah buka muka surat Al-Quran. Dia minta dengan pastor dia untuk lihat Al-Quran, nak tengok apa yang Al-Quran sebut tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pastor tu kata, kalau nak kaji juga boleh, dengan syarat kamu kena carilah apa yang boleh diragui di dalam Al-Quran. Maka dia cerita, biarawati ni sekarang ni dah jadi pendakwah lah dari Indonesia. Saya dengar dia punya video dia. Dia ceritakan dia ambil Al-Quran, kemudian dia buka muka surat pertama Al-Quran. Muka surat pertama Al-Quran, dia ambil Al-Quran, katakan ni buku ni macam buku biasa lah. Dia pun belik muka surat pertama Al-Quran. Dan pada kefahaman dia, muka surat Al-Quran ini sama dengan muka surat buku-buku lain, iaitu buka dari belah mana? Kalau Quran kita buka dari kanan, bertemulah kita dengan suratul Fatihah. Akan tetapi dia ingat muka surat Al-Quran ini dari sebelah kiri macam buku-buku lain, dia buka. Kemudian dia cari ayat pertama di dalam surah Al-Quran itu, keluarlah ayat daripada surah 112 atas sekali, namanya surah Al-Ikhlas. Dia tengok nombor 1, ni ayat nombor 1. Apa ayat nombor 1 bagi dia yang dia tahu? Dia baca, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Esa. Terduduk dia. Dia tak tahu pun masa tu, dia kata dia tersalah tu belik Al-Quran. Tetapi ayat pertama lagi buka Quran, Allah dah jawab dalam Al-Quran, pendirian Al-Quran, Allah itu bagaimana? Allah itu Tuhan yang Esa. Maka nak ceritanya, Al-Quran ini kalau kita dampingi, kalau kita lazimi, kalau kita hayati, maka sebenarnya dia merupakan sahabat yang paling dekat dengan kita. Sebab ketika mana kita membaca Al-Quran, perasaan kita sentiasa akan rasa betapa Allah Subhanahu Wa Taala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Dan antaranya adalah ayat ini yang kita sedang bacakan ini, iaitu jika sekiranya kamu tidak dapat buat, dan pasti kamu tak dapat buat, maka takutlah kepada Allah yang takutlah kepada fattaqun nar, takutlah kepada neraka Allah. Kamu akan diazab. Kamu tidak akan dibiarkan berkata bahawa Al-Quran ini dusta, kemudian kamu dibiarkan begitu saja, tetapi kamu akan diazab di dalam neraka. Takutlah kepada neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang mana neraka ini bahan bakarannya adalah batu-batu dan juga manusia-manusia yang kufur. Uiddat lil kafirin, Allah ciptakan neraka ini khusus untuk orang-orang yang kafir. Selepas daripada ayat ancaman ni saja, tuan-tuan akan baca ayat yang ke-25, dan kita akan dapat rasai betapa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, marah macam mana pada hamba dia. Di dalam Al-Quran Allah akan bawa penyejuk dan solusi, iaitu ayat nanti mungkin kita tak sempat baca malam ni, tetapi solusinya Allah kata, wabashiril ladzina amanu wa amilus solihat, berikan khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maknanya terus ada pengubat daripada takut tadi, daripada ancaman tadi.
menggambarkan betapa jalal Allah Subhanahu wa taala. Allah ni sangat powerful. Dia nak bagi apa, sakit macam mana, dia boleh bagi pada orang yang kafir. Tetapi Allah buka peluang sebelah aja ayat dia, berikan khabar gembira kepada orang-orang yang beriman, annalahum jannat, bagi mereka syurga-syurga. Maknanya bagi orang-orang yang beriman betul-betul dengan Al-Quran, ketika mana dia membaca ayat-ayat ancaman daripada Allah, hati dia menggeletar, dia takut, dia risau, sebab dia pun ada bibit-bibit perbuatan yang Allah larang itu. Dia pun sentiasa bertarung nak buat benda-benda yang Allah larang itu. Tiba-tiba Allah bagi solusi selepasnya, sejuk hati. Inilah penawar, tuan-tuan. Healing krisisnya bila Allah kata macam tu, kamu kalau buat kena bakar, kamu kalau buat kena azab, kamu kalau buat benda ini, aku takkan bagi kamu nikmat di hari akhirat. Tapi kalau kamu berubah, kalau kamu buat apa yang aku suruh, kamu lakukan apa yang Al-Quran ajar, jauh daripada azab tadi, kamu akan diberi nikmat yang berpanjangan. Sejuk hati kita. Inilah Al-Quran yang sentiasa menjadi sahabat kepada orang-orang yang beriman. Ketika mana dia rasa kebuntuan dalam hidup, maka penawarnya adalah dia menuturkan kalamullah, mencari makna-makna dan mentadabburnya. Inilah yang kita nak dapat. Disiplin inilah yang kita nak dapat. Dan bila kita rasa jauh hati kita dengan Allah ni, buka Al-Quran, hayati dia, dan carilah makna di sebalik apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jauh berbeza daripada karangan-karangan lain yang so-called ataupun kita kata didakwanya sebagai kitab-kitab suci, yang disebutkan dalam oleh penulis ini banyak cerita-cerita yang karut marut, bahkan ada yang berunsur lucah. Nabi Lut kahwin dengan anak sendiri, buat perbuatan haram dengan ini. Seorang nabi dihina sebegitu rupa di dalam kitab-kitab yang lain. Ini saya sebut ni dengan tanggungjawab, saya tahu kitab itu. Ya? Di dalam Bible ada disebutkan tentang kisah bagaimana Nabi Lut alaihissalam ini, kita kata apa, buat hubungan sulit dengan anak dia sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Jadi ini jauh daripada apa yang menjadi nilai-nilai yang baik di dalam kehidupan manusia. Tetapi Al-Quran ketika mana dia berbicara dengan hamba-hamba Allah, maka Al-Quran ini sentiasa melembutkan hati, menyejukkannya, dengan syarat orang yang mendampinginya adalah orang yang ada takwa di dalam hati dia. Kan awal-awal lagi Allah sebut apa? Hudal lil muttaqin. Quran ini walaupun hebat macam mana pun, tetapi kalau dapat pada orang yang tidak ada takwa, bukan sekadar tak dapat apa-apa, kadang-kadang Al-Quran ini menjadi bahana pada dia pula. Kan ada orang ambil ayat-ayat Quran, kemudian dia pusing terbalik, tunggang terbalik, dia buat sihir dan sebagainya daripada kononnya daripada Al-Quran. Tetapi orang-orang yang ada takwa di dalam hatinya, Al-Quran lah yang menjadi apa? Pemandu dia, pendorong dia, perubah pada kehidupan dia, dan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi, Muhammad yang disangkakan sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang mengarang dan membuat Al-Quran itu padahal ia tidak pernah bersekolah, tidak tahu menulis dan membaca, adalah sangkaan yang tidak benar dan tidak berasas. Mana mungkin seorang yang dikenali oleh kaum dia tidak ada pendidikan formal dan memang tidak ada pun mengikuti mana-mana kelas pengajian, sama ada menulis, membaca dan sebagainya, tiba-tiba dapat membawakan satu perkara yang besar. Bahkan perkara itu sebenarnya dia bukan sekadar mencari pemikiran kaum Quraisy semata-mata, tetapi teori-teori yang mereka sangka di dalam Al-Quran itu sebenarnya membatalkan teori-teori yang pernah dibawa oleh sebelumnya. Contohnya teori apa? Copernicus, Pluto, teori-teori barat, teori-teori apa yang sebelum-sebelum itu. Antaranya
bumi sebagai pusat alam semesta. Bumi itu berada pada bentuknya flat, satu keping aja. Itu pemahaman zaman dulu. Pada pemahaman sebelum daripada tu, tiba-tiba orang yang tak ada basic pendidikan, tak pandai belajar sekolah mengaji membaca, tiba-tiba bawa satu ilmu yang jauh mematahkan ilmu sebelumnya, dan sekarang terbukti dengan peralatan yang moden dan sebagainya. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu sangat benar. Apa yang disebutkan tentang alam semesta, kejadian manusia, Allah kata kami jadikan gunung sebagai pasak kepada bumi supaya dia tidak menggelunsur gelincir. Rupanya memang betul, gunung itu seakan-akan paku yang melekatkan dua plate ataupun dua papan bumi ni. Maknanya tanpa gunung itu akan berlakulah landslide, tanah runtuh dan sebagainya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah gambarkan bagaimana bulan itu disebut sebagai siraja, dan matahari disebut sebagai siraja, dan bulan itu sebagai munira. Ini dalam bahasa Al-Quran sangat indah bila Allah spesifikkan perkataan. Dua-duanya bercahaya, tetapi satunya siraja, bercahaya dengan terbakar dengan sumbernya yang tersendiri, dan satu lagi juga bercahaya tetapi digambarkan oleh Allah sebagai munira, iaitu glowing. Glowing ni dia bukan keluar daripada sumber dia, tetapi dia memantulkan cahaya daripada luar. Subhanallah. Sekarang ni siapa-siapa pun boleh tahu benda ni. Tapi zaman dulu, ketika Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala asy-syamsa siraja wa ja'ala al-qamara munira, siapa yang boleh pastikan ilmu ini ketika Muhammad berbicara tentang Al-Quran? Inilah mukjizat. Itu baru sikit, banyak lagi di dalam Al-Quran. Dan ini semata-mata untuk saya sebutkan juga minggu lepas, supaya menjentik intelektual manusia supaya kembali tunduk kepada Allah Sang Pencipta alam, kembali tunduk kepada hukum-hukumnya. Macam mana seorang ahli fizik dia boleh ikut hukum fizik, sedangkan hukum fizik itu adalah hukum daripada hukum Allah. Tiba-tiba hukum dunia, hukum tentang agama yang juga datang daripada Allah, dia tak boleh nak ikut. Ini satu kepincangan di dalam ilmu. Jika sekiranya seorang biologis dia boleh ikut hukum-hukum alam yang diciptakan oleh Allah, yang disebut sebagai sunnatullah, sudah pasti dia juga sepatutnya tunduk kepada hukum-hukum yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk syariatullah, syariat Allah. Dan inilah keseragaman alam yang Allah jadikan supaya manusia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran membawakan kepada kita isu-isu yang sentiasa segar dalam kehidupan supaya kita tunduk kepada Al-Quran. Semenjak dunia berkembang, kata dia, hingga membawa ke masa ini, sejarah tidak pernah dusta dan tidak pernah bercerita akan adanya seorang yang tidak pandai tulis baca, yakni buta huruf, tidak belajar di bangku sekolah, tidak pula pernah belajar sendiri berstudi di rumahnya, kemudian dia boleh mengarang suatu buku berisi di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran, peraturan-peraturan dan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sesuai dengan sekalian tempat dan sesuai untuk sekalian umat, serta sesuai untuk segenap masa. Yang ini kita dah huraikan tadi. Hingga sekarang tidak pernah kita dapati orang yang seperti itu, baik orang yang hidup di negara barat maupun di negara timur. Maka adalah menjadi satu perkara yang ajaib bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
telah mengubah umat bangsanya yang pada mulanya hidup tiada berperaturan, suka melakukan kekejaman, diubah menjadi umat yang berbudi pekerti yang halus dalam masa 23 tahun. Subhanallah. Perubahan yang diadakan ini tidak lain hanya dengan berpedomankan petunjuk Al-Quran, kitab suci yang diturunkan oleh Allah, bukanlah karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku merupakan manusia yang sifatnya seperti kamu, tetapi bezanya aku ini diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa risalah daripada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah seorang yang pereka Al-Quran. Dan antara buktinya apa tuan-tuan? Tuan-tuan baca surah Abasa. Subhanallah. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Abasa wa tawalla, dia telah berpaling. An ja'ahu al-a'ma, sebab apa? Sebab datangnya seorang yang buta pada dia. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dan kamu tak tahu wahai Muhammad, mudah-mudahan dia datang nak jumpa kamu tu, dia nak sucikan dirinya. Au yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra, ataupun mungkin dengan tazkirah-tazkirah kamu memberi manfaat kepada dia. Allah sebut dalam surah Abasa ini kisah apa tuan-tuan? Kisah bagaimana Nabi bukan kita i'tikad dia bukan satu dosa, tetapi satu perkara yang perlu diberi teguran oleh Allah. Sebab Nabi ni sallallahu alaihi wasallam tengah berdakwah kepada circle yang lain, iaitu golongan-golongan bangsawan yang kasta mereka tak sama dengan orang miskin, bahkan buta pula. Jadi Nabi ni dalam keadaan nak jaga repo dengan orang-orang yang kaya ni, kalau boleh tak apa, janganlah ada gangguan lain, fokus pada golongan bangsawan ini. Tiba-tiba datang Abdullah bin Ummi Maktum, seorang pemuda sahabat yang buta matanya, tanya tentang sesuatu agama, ilmu agama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Nabi tak keruan, tak boleh nak handle dua level yang sangat jauh ni, menyebabkan Nabi terganggu dan masam muka Nabi. Nabi tak layan pertanyaan daripada Abdullah bin Ummi Maktum, mungkin dalam bentuk apa, hold dulu sekejap, jangan tanya dulu masa ni, tanyalah tempat lain. Kita pun kadang-kadang rasa juga macam tu kan, kacau daun pula kan. Tiba-tiba turun ayat ini. Nak ceritanya, di dalam surah ini Allah tegur Nabi jangan buat, jangan buat macam tu. Kalaulah Al-Quran ini rekaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agak-agaknya sampai tak pada kita cerita tu? Keluar tak agak-agaknya surah tu? Buat apa nak cerita tentang kekurangan diri sendiri? Maknanya sokol macam itulah kira-kiranya. Buat apa nak cerita tentang kekurangan pada diri? Kalau aku yang tulis, mungkin aku tak ceritalah pada orang lain, senyap-senyap sudahlah. Tapi tidak, Nabi ni apa dia? Balagh, sifatnya tabligh. Nabi ni menyampaikan hatta perkara-perkara yang mungkin dari luar nampak kekurangan pada perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun, tetapi dia diwahyukan oleh Allah. Nabi sebut dan sampaikan kepada kita kerana ia adalah Al-Quran, wahyu Allah. Tulis wahai sahabat, tulis apa yang Allah turunkan. Abasa wa tawalla, dia berpaling muka dan masam muka dia. Siapa tu? Sayalah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Maknanya betapa nak buktikan Al-Quran ini bukanlah satu rekaan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Tuhan menyatakan, sikit lagi kita ayat yang sama. Penulis ni memberi penekanan kepada
fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kamu akan api neraka yang penyalakannya, yakni baranya terdiri dari bangsa manusia dan batu-batu patung dan berhala. Neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Kata penulis, beberapa hadis Nabi SAW yang menerangkan keadaan neraka itu, antaranya disebutkan bahawa panas api neraka itu melebihi panasnya api di dunia sebanyak 70 kali ganda. Allahu Akbar. Api dunia ni jangan fikir api dapur, tuan-tuan. Api dapur tu berapa degree baru ada lagi yang lagi panas. Bahkan kalau kita kata bintang-bintang yang sedang terbakar itu, bukankah itu juga api dunia, bukan api akhirat? Ambil api yang paling panas dalam kehidupan kita, gandakan dengan 70 kali ganda. Yang sekali ganda tu pun tak mampu dah nak bayang. Besi boleh cair, batu boleh cair, mengalir macam air lumpur, lava yang keluar. Batu tu berapi sebabnya panas api tersebut. Ini kan pula api neraka. Puncak kesakitan yang ada pada manusia, itulah permulaan kepada azab di dalam neraka. Puncak kesakitan yang manusia boleh gambar dalam hidup ni, itulah permulaan kepada sakitnya neraka. Bakar tapak kaki, menggelegak otak. Kata ahli neraka tadi, ya Allah, akulah orang yang paling azab dalam neraka ni. Sedangkan dia tak tahu dialah yang paling ringan azabnya. Subhanallah. Mampu tak kita? Mampu tak kita? Sebab tu Allah kata fattaqun nar, takutlah pada neraka. Takut pada neraka dalam erti kata takutlah pada ancaman Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mensia-siakan hidupnya. Hidup dalam 2-3 tahun, 10 tahun, 20 tahun nak balik kepada Allah, masih lagi tidak terjentik hati dia untuk tunduk kepada Al-Quran. Fattaqun nar, takutlah kepada neraka. Isyarat. Kita habiskan bacaan, saya habiskan. Di antaranya disebutkan juga apabila Allah Ta'ala telah memasukkan ahli syurga ke dalam syurga dan ahli neraka ke dalam neraka, maka kedengaranlah suara yang menyeru, hai penduduk syurga, mulai sekarang kamu tidak lagi akan mati. Wahai penduduk neraka, mulai sekarang kamu tidak akan lagi mati. Tiap-tiap seorang yang berada di syurga atau neraka akan hidup kekal selamanya, khalidina fiha abada. InsyaAllah kita sambung perbincangan ini pada sesi yang akan datang. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kekurangan diri saya. Sama-sama kita mohon istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tutup dengan, tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw